Okey, kita teruskan perbincangan kita pada hari ini di mana kita nak tahu sebenarnya kalau cerita tentang keadaan usus bocor, bagaimana usus ini boleh bocor? Itu soalan yang sering kali bermain di fikiran kan. Bila terkena ataupun didiagnos kita mempunyai kondisi usus bocor. Macam mana doktor? Boleh jadi saya makan macam orang lain makan, saya hidup macam orang lain hidup, lifestyle saya sama. Mungkin doktor ada pencerahannya. Okey, macam mana kita boleh mengesan penyakit begini ya? Yang pertama kali kita kena tahu penyakit ini boleh berlaku kepada sesiapa saja. Okey, berdasarkan fakta 10% kebanyakannya boleh berlaku kepada kanak-kanak dan yang lagi 90% kepada orang dewasa lah dan juga kepada orang senior citizen lah, orang tua. Warga emas. Warga emas, yes. Kebanyakannya kalau kita bercakap pasal cara untuk kita tahu macam mana penyakit ini berlaku, kebanyakan pesakit dia akan datang ke hospital ataupun fasiliti kesihatan kalau dia ada masalah. Apabila kita bercakap pasal masalah usus bocor, kebanyakan orang dia akan datang dengan sakit perut. Rasa sakit di bahagian perut. Rasa sakit di bahagian perut, tidak selesa. Kadang-kadang dia akan muntah-muntah. Bentuk ataupun warna najis main peranan? Itu bergantung kepada apa yang boleh menyebabkan dia bocor. Contohnya kalau dia buang air besar, bila kita tanya dia, sebelum ni buang air besar ada darah ataupun ada lendir. Okey, tiba-tiba datang dengan perut kembung, sakit perut yang tak boleh tahan. Kita takut kalau usus itu bocor disebabkan oleh kebocoran disebabkan oleh kanser usus. Itu boleh berlaku. Kemudian bila mereka ini datang, kita akan menjalankan temu duga. Kita dalam bahasa perubatan kita akan buat clucking. Kita akan tanya soalan, sakit sejak dari bila, ada apa-apa kaitan yang lain ke tidak, masalah kesihatan lain. Kita akan secara general, secara amnya kita akan dapat kenal pasti apa penyebab kepada penyakit ini. Okey, bila kita melihat kepada masalah kembung perut, masalah mungkin sembelit ataupun najis keras dan berdarah, apa indikator penting yang doktor sendiri boleh mendiagnos secara awalnya, diagnosis awal, mengatakan individu ini mengalami masalah kebocoran usus? Apa indikator penting dia? Kita akan lihat secara am, pesakit ini sama ada dia mempunyai masalah kesihatan ataupun tidak. Okey, kalau dia memang ada masalah kanser usus sebelum ini ataupun ada masalah sindrom keradangan usus, sejarah sakit itu datang dengan masalah sakit perut dan kembung dan sebagainya, kita akan pastikan ini bukan komplikasi daripada masalah itu sendiri. Jadi kalau kita rasa ini ada kesan ataupun komplikasi daripada penyakit itu sendiri, mungkin kita punya rawatan akan ke arah penyakit itu sendiri. Maksudnya rawatan kita akan lebih terperinci. Kita akan buat investigasi, kita akan buat diagnosis dan rawatan susulan lah, berdasarkan penyakit tersebut. Rawatan nanti kita pun nak sentuhkan juga. Betul. Sebab penting untuk bagi mereka option ataupun pilihan mereka di luar sana yang telah pun menjalani diagnosis awal. Jika anda mempunyai masalah usus bocor